Satu lagi berita paling buruk diterima Muhyiddin Yassin. Ini pasti buat Muhyiddin Yassin terkejut, terperanjat, terkejut, mungkin menangis. Hari ini teman-teman, satu berita yang sangat menggemparkan yang saya ingin kongsikan kepada kamu. Tapi sebelum saya kongsikan, tolonglah tekan butang subscribe. Dan terima kasih kepada semua yang sudah setia bersama di dalam channel ini, sehingga saya sudah menghampiri 100.000 subscriber. Jadi teman-teman, satu berita yang mengejutkan saya malam ini yang saya ingin kongsikan kepada kamu. STA akhirnya buat satu keputusan muktamad yang mengejutkan. STA sah tinggalkan Perikatan Nasional. Kenyataan daripada Jeffrey Kitingan. Presiden Parti Solidarity Tanah Airku STA, Datuk Sri Dr. Jeffrey Kitingan, mengesahkan parti pimpinannya telah keluar daripada Perikatan Nasional dan pengumuman rasmi mengenainya akan dibuat pada masa yang terdekat ini. Beliau yang sebelum ini berkias mengenai perkara itu berkata, STA dan Perikatan Nasional kini sudah tidak lagi sehaluan selepas gabungan yang disertai oleh parti itu, Gabungan Rakyat Sabah GRS, mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan, Perdana Menterinya Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, ya, sah keluar Perikatan Nasional, kita tunggu sajalah ada pengumuman. Sebab kalau saya pergi sini, kau pergi sana, berarti kita tidak sehaluan, ujar Jeffrey secara ringkas ketika ditemui media bangunan Yayasan Sabah, Kota Kinabalu selepas menyempurnakan Majlis Convocation Institute Pertanian Sabah IPS Timbang Menggaris yang ke-50 dan Pusat Latihan Vocational Pertanian Lahad Datu kali ke-37 dan 38 tahun pada hari ini. Kenyataan tersebut sekaligus menyaksikan STA tidak lagi terikat kepada Perikatan Nasional selepas menyertai gabungan itu selama 26 bulan sejak PRN Sabah yang ke-16 pada tahun 2020 pada September. Jeffrey juga di dalam kenyataan beliau sebelum ini menyifatkan hubungan STA dengan Perikatan Nasional seperti sudah bercerai karena sudah tidak lagi sehaluan selepas parti itu bersepakat dengan parti komponen dalam GRS untuk memberikan sokongan terhadap kerajaan baharu yang dipimpin oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keputusan keluar daripada Perikatan Nasional itu juga menurut Jeffrey telah dibincangkan dalam Biro Politik STA dan pengumuman berkaitan itu akan dibuat dalam masa terdekat. Jadi tuan-tuan, kalau ada yang mendakwa bahwa Jeffrey membuat kenyataan ini ikut sesuka hati beliau, itu salah. Sebab ini sudah dibincangkan di dalam Biro Politik STA. Jadi ini satu lagi kekalahan yang nyata untuk Muhyiddin Yassin. Jadi pendedahan demi pendedahan dan banyak berita susulan berkenaan dengan pelantikan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Selepas dilantik, parti ini meninggalkan inilah, ahli parlimen membuat satu perjumpaan lah, lompat sana sinilah. Jadi banyak betul katak sekarang nih tuan-tuan dan puan. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, satu lagi berita yang mengejutkan untuk Muhyiddin Yassin. Jadi adakah ini satu mimpi buruk? Mungkin Muhyiddin Yassin tidak dapat tidur malam ini selepas mendengar berita ini. Jadi mungkin inilah kejatuhan kepada Perikatan Nasional, atau bagaimana pendapat Anda tuan-tuan dan puan? Jadi berita hari ini yang saya ambil daripada Astro Awani, STA sah tinggalkan Perikatan Nasional, dan ini adalah kenyataan rasmi daripada Jeffrey Kitingan, Presiden STA. Presiden Parti Solidarity Tanah Airku STA yang telah mengesahkan parti pimpinannya akan meninggalkan Perikatan Nasional. Jadi, tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik di Malaysia yang seterusnya. Adakah ini rahasia Tengku Zafrul menjadi menteri di bawah 3 Perdana Menteri yang berbeza dan daripada 3 parti yang berbeza? Saya boleh lihat ini satu sejarah dicipta oleh Tengku Zafrul. Beliau ini kita lihat memang mempunyai potensi yang baik menjadi menteri, potensi yang bagus. Dan kenapa Anwar Ibrahim sekali lagi melantik Tengku Zafrul, walaupun Tengku Zafrul telah kalah dengan Zulkifli semasa PRU 15. Jadi sebelum saya masuk berita hari ini, sebelum saya teruskan isu hangat hari ini, saya meminta kerjasama dan jasa baik kamu
untuk support channel ini dengan tekan butang subscribe. Terima kasih semua yang sudah menyokong channel ini dari mula sehinggalah hari ini 92k subscriber. Dan saya mohon Anda tetap support channel ini. Tuan-tuan dan teman-teman, daripada syahbudin.com, satu pendedahan yang sangat mengejutkan dan saya menyokong pendedahan ini. Tengku Zafrul dan rekod hebat yang dicatatnya. Ketika ramai orang yang masih tercari-cari jawaban bagaimana Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz boleh dilantik sebagai menteri dalam pentadbiran Anwar Ibrahim, seorang tokoh politik veteran serta berpengalaman, Tengku Azlan Sultan Abu Bakar melihat perkara itu di dalam sudut yang berbeza. Kata beliau, dengan kekal lagi dilantik dalam kabinet, Tengku Zafrul telah memperlihatkan dirinya seorang yang hebat serta luar biasa. Bekas CEO CIMB Bank itu, tambah Tengku Azlan, mula dilantik sebagai Menteri Keuangan ketika era kepimpinan Mahyadin ataupun Muhyiddin Yassin, kemudian terus dikekalkan ke jawatan yang sama, yaitu Menteri Keuangan, tetapi di bawah Perdana Menteri yang berbeza, yaitu Ismail Sabri Yaakob, dan mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan kini sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pula di bawah Anwar yang menerajui negara pada ketika ini. Ini menunjukkan satu sejarah yang hebat dicipta oleh Tengku Zafrul, seorang menteri yang dilantik back to back. Pada penggal ini dilantik di bawah Perdana Menteri dan parti yang berbeza. Seterusnya, penggal seterusnya pun kejadian yang sama, yaitu di bawah Ismail Sabri Yaakob juga daripada UMNO, di mana Muhyiddin Yassin daripada Perikatan Nasional, dan hari ini dilantik lagi sebagai menteri di bawah pimpinan Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun daripada PKR. Ini menunjukkan beliau bukan saja berjaya kekal sebagai menteri di bawah 3 Perdana Menteri, malah melalui Perdana Menteri yang datang daripada 3 parti yang berbeza. Mahyadin daripada Bersatu, Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO dan juga Anwar daripada PKR. Perkara ini memperlihatkan Tengku Zafrul seorang yang hebat serta luar biasa pencapaiannya. Tegasnya tidak pernah ada mana-mana pemimpin yang mampu kekal sebagai menteri di bawah 3 Perdana Menteri yang datang daripada parti yang berbeza. Ini adalah bukti nyata beliau seorang yang hebat dan kita patut berbangga serta mengucapkan tahniah kepada Tengku Zafrul. Tuan-tuan dan puan, dalam pada itu saya juga menjadi persoalan saya pada hari ini. Seperti yang kita tahu, mesyuarat khas kabinet diadakan hari ini. Jadi satu laporan yang mengatakan bahwa Tengku Zafrul tak hadir mesyuarat khas kabinet. Beliau dikatakan ada urusan di Qatar. Di Qatar, bila saya berpikir di Qatar, apa Tengku Zafrul buat di Qatar? Mungkin tengok main bola kot. Jadi hanya Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Tengku Abdul Aziz yang tidak menghadiri mesyuarat khas kabinet Kerajaan Perpaduan hari ini. Sumber memaklumkan menteri berkenaan mempunyai urusan di Qatar. Bagaimanapun sumber itu tidak memperincikan urusan berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berita hari ini? Bukan tentang Tengku Zafrul di Qatar, tetapi tentang bagaimana Tengku Zafrul boleh bertahan di bawah 3 Perdana Menteri back to back menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan. Dan hari ini di bawah kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini satu sejarah yang hebat untuk Tengku Zafrul.